Pertama sekali, tempoh masa beliau sebagai seorang kaunselor. Encik Kaino telah berkhidmat sebagai seorang kaunselor selama 12 tahun dan UUM merupakan institusi pertama beliau berkhidmat. Seterusnya, bidang pengkhususan beliau. Bidang pengkhususan beliau di UUM adalah di bawah Jabatan Had Ehwal Pelajar, di mana fokusnya adalah dalam semua aspek pelajar. Beliau memberi khidmat kaunseling kelompok, individu ataupun kerjaya kepada pelajar yang menghadapi masalah. Sebagai contohnya, semasa pandemik COVID-19 ini, beliau banyak memberi khidmat kaunseling kepada individu yang menghadapi masalah dalam proses pembelajarannya, terutamanya pelajar tahun pertama, di mana mereka baru memasuki alam universiti ini. Bukan itu sahaja, beliau juga menawarkan kaunseling kerjaya kepada pelajar yang bakal graduate daripada universiti. Hal ini adalah untuk membantu mereka membina personaliti yang baik sebelum menjejak kaki ke kerjaya. Selain itu, faktor yang mendorong beliau memilih bidang ini adalah faktor minat. Faktor minat memainkan peranan yang tinggi dan penting bagi beliau. Hal ini adalah kerana beliau mendapati bahawa dirinya suka menolong orang dan mendapat kepuasan daripada itu. Maka ini adalah faktor beliau memilih bidang kaunseling sehinggalah kini. Nama saya Tan Miteng, nombor metrik saya 262220. Saya akan meneruskan pembentangan soalan keempat. Encik Khairul mengaplikasikan teori REBT menjadikan bantuan dalam memberikan perkhidmatan kaunseling kepada klien. REBT ini lebih kepada perubahan perfikiran, emosi, tingkah laku klien dari negatif atau tidak nasional kepada minda yang lebih positif untuk menerima kesesuaian dan keadaan semasa. Yang seterusnya, teknik yang beliau diaplikasikan semasa sesi kaunseling yang dijalankan bersama klien adalah teknik ABC, merupakan teknik langkah demi langkah untuk memahami apa peristiwa yang berlaku pada klien, diri, kepercayaan peristiwa berlaku, serta tindak balas dari segi emosi tingkah laku terhadap peristiwa tersebut. Teknik yang kedua yang beliau diaplikasikan adalah terapi bermain, merupakan satu terapi yang menggunakan mainan-mainan, terutamanya untuk kanak-kanak untuk memerhatikan masalah mereka. Hal ini kerana sesetengah kanak-kanak tidak mampu meluaskan perasaan emosi atau masalah diri kepada ibu bapa mereka. Tambahan pula, Encik Khairul menjelaskan bahawa budaya silang ini sebenarnya membantu kaunselor diri dengan klien bersama-sama memahami budaya antara satu sama lain. Dengan ini, kaunselor boleh mempelajari budaya klien dari negara luar, manakala klien tersebut boleh belajar senario kaunseling di Malaysia. Terutamanya belajar Indonesia, di sana mereka panggil konsultasi kaunseling. Para pendapat beliau, di Malaysia telah merujukkan berbagai profesor kaunselor dari negara luar. Hal ini dapat mengaitkan dan bertambah pengetahuan kaunselor itu sendiri dalam bidang kaunseling. Menurut temu puas dengan Encik Khairul, klien yang beliau terima bukan hanya pelajar yang berada di UUM sahaja. Beliau juga menawarkan perkhidmatan kaunseling kepada masyarakat yang berada di Chandun, Citra atau Star atau tempat lain, terutamanya pada masa pandemik ini. Tapi perbezaan antara pelajar UUM dengan klien yang luar UUM ialah bayaran. Dalam masa pandemik COVID-19 ini, beliau juga menolong KKN untuk memberi perkhidmatan kaunseling kepada ahli keluarga pesakit COVID-19 ini. Dalam UUM, beliau juga bukan sahaja menawarkan perkhidmatan kaunseling kepada pelajar, beliau juga menawarkan perkhidmatan kaunseling kepada pensyarah, makcik pembersih dan lain-lain. Karakteristik untuk menjadi kaunselor yang efektif, yang pertama ialah mempunyai motivasi yang tinggi untuk mendengar. Bagi aspek mendengar, ia boleh dibagikan kepada dua jenis, iaitu mendengar isi dan mendengar perasaan. Bagi karakteristik yang kedua ialah boleh menyimpan rahsia. Kaunselor tidak boleh membocorkan rahsia klien kepada sesiapa. Namun, syarat ini boleh dibocorkan sekiranya klien ingin mencederakan diri
dan ingin mencederakan orang lain. Encik Khairul juga memberitahu bahawa kemahiran yang penting bagi kaunselor efektif ialah kemahiran membaca dan mengenal pasti klien. Bagi kemahiran mengenal pasti klien, ia bukan melihat dari luar sahaja. Ia perlu melalui cara bertanya soalan seperti soalan terbuka dan soalan tertutup. Selain itu, kaunselor juga perlu mengenal pasti personaliti klien, melihat memen muka dan bahagian lain untuk memudahkan kaunselor memastikan masalah klien dengan lebih jelas. Cabaran yang pertama menurut Encik Khairul ialah keliru tentang anda nak menjaga persepsi diri atau menjaga kerasaan klien. Ini kerana kerasaan klien terpaksa terbongkar disebabkan pengajakan kawan wanita keluar bersama-sama untuk membawa balik klien yang terlibat dengan gangguan mental kerana terlupa dengan perjalanan balik ke UM. Cabaran yang seterusnya ialah seorang kaunselor lelaki perlu berperanan dengan betul supaya orang lain berasa perbuatan kaunselor ini adalah untuk mengambil kesempatan untuk membuat perkara yang tidak sopan terhadap perempuan. Beliau mengatakan keterbukaan rahsia untuk membawa balik klien yang bermasalah kadang-kadang terbongkar disebabkan terpaksa supaya mulut orang lain suka menceritakan perkara yang tidak benar. Namun, cabaran yang paling besar ialah bagaimana mereda emosi klien selepas dia menyedari perbuatan yang memalukannya supaya dia tidak tertutup diri. Soalan seterusnya, apakah isu semasa yang berkaitan dengan perkhidmatan kaunseling di setting anda? Menurut Encik Khairul, beliau menjelaskan bahawa isu-isu yang terkini ialah isu pelajar belajar di rumah semasa COVID-19. Ramai pelajar baru memohon untuk berhenti sekolah kerana tidak pernah belajar online kerana buat masa sekarang tetapi tidak tahu nak buat. Jadi kaunselor akan cuba untuk menyelamatkan mereka untuk menangguh pemikiran ini kerana mungkin semester depan pelajar-pelajar boleh balik ke UM selepas COVID-19. Soalan yang terakhir ialah, adakah anda mengikuti latihan-latihan atau kursus dalam bidang kaunseling semasa bekerja di setting anda? Menurut Encik Khairul, beliau mengatakan setiap kaunselor wajib mengambil 3 latihan. Tahun ini pula, Universiti Malaysia Sabah telah menganjurkan program First Psychology yang berkaitan dengan isu membantu gejala-gejala termasuk pandemik. Terdapat juga program untuk meningkatkan kemahiran dari segi alam maya. Seramai 100 orang kaunselor telah mengikuti satu seminar kebangsaan baru-baru ini daripada semua universiti yang diajar melalui Webex. Seterusnya, apakah cabaran sebagai seorang kaunselor semasa berlakunya pandemik COVID-19? Menurut Encik Muhammad Khairul bin Mat Katidin, beliau telah menyatakan bahawa ia mempunyai cabaran dari segi ingin menyesuaikan diri dalam norma yang baru di mana pertemuan bersama klien sebelum ini berlaku secara bersemuka, tetapi sejak berlakunya pandemik COVID-19 ia berlaku secara maya. Dan ia memberi kesan terhadap ratusan kes seperti kes cubaan membunuh diri, di mana kita tahu ianya memberi kesan terhadap semua. COVID-19 ini memberi kesan terhadap semua dari segi individu ataupun kelompok. So mereka yang mempunyai tekanan dari segi kewangan dan emosi, ianya sedikit sebanyak meningkatkan peratusan kes-kes untuk dikendalikan oleh para kaunselor. Dan Encik Muhammad Khairul juga menyatakan dari segi masa, pengorbanan dari segi masa merupakan cabaran terhadap para kaunselor semasa berlakunya pandemik ini, di mana sebelum ini ianya lebih santai dari segi bekerja, di mana mereka hanya bekerja waktu pejabat iaitu 9 pagi hingga 5 petang sahaja. Tetapi sejak berlakunya pandemik COVID-19, para kaunselor yang terlibat dengan talian kasih perlu bersiap sedia 24 jam. Ialah apakah nasihat anda untuk pelajar yang ingin menceburi bidang kaunseling ini? Menurut Encik Muhammad Khairul, beliau telah menyatakan 3 nasihat, di mana pertamanya adalah perlulah tanam minat dan mempunyai minat yang mendalam untuk menceburi bidang ini, di mana mereka haruslah jadikan minat ini sebagai asas untuk mereka berjaya serta mempunyai kerjaya yang bagus dalam bidang kaunseling ini. Seterusnya adalah kemahiran mendengar yang baik serta kemahiran membantu yang baik, dan mereka perlulah mempunyai kesanggupan, keinginan serta kemampuan dalam mengendalikan kes-kes klien dengan menguasai 2 kemahiran ini, di mana kemahiran mendengar serta kemahiran membantu yang tinggi.